daripada orang tua kita kan. Jadi sekarang saya buka kepada sesi soal jawab. Saudara Mirul macam banyak soalan ni. Saya tujukan soalan tu pada Syamirul. Soalan Syamirul. Macam banyak menulis tu. Kami dah buat. Dah buat. Azri banyak kat ni. Ustaz. Ya, saya ada soalan Ustaz. Ya. Pertama, terima kasih banyak Ustaz dan Ustaz Zaidah sebab datang rumah kami yang ni. Kak Saidah. Saya ada soalan sikit kan tentang apa nama yang diceritakan tentang keberanian Nabi Ibrahim. Kita tengok hari ni keberanian ni ramai. Ada jugalah yang ramai juga. Tapi kira macam kadang-kadang orang tu salah dan dia berani. Jadi bila kita nasihat dia ataupun dia dapat satu nasihat, dia dengan senang cepat menolak benda-benda tu atas dasar keberanian tu tadi. Aku cukuplah Allah sebagai ni semua ni. Jadi macam ada semacam perasaan susah nak terima teguran orang lain. Dari segi pemikiran ke, dari segi apa ke. Biarlah aku jawab dengan Tuhan apa misalnya. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak muhasabah, cara muhasabah diri kita ni boleh sampai keberanian tu kita nak pastikan yang kita ni betul juga. Apa benda muhasabah yang Jawab tu ambil, jawab ni tak ada. Buku surah Az-Zumar ayat 18. Solusi kita ialah Quran namanya kan. Maksud dia dia seorang yang tak nak dengar cakap orang, tak nak dengar nasihat orang. Dia seorang yang payah untuk menerima pendapat, lebih kurang gitulah. Dia dapat sesuatu, dia dah susah nak terima daripada yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allah kata mereka yang alladzina yastami'una al-qawl, yang mendengar kata-kata, mendengar pendapat, mendengar suggestion. Fayattabi'una ahsana. Maka mereka yang mendengar suggestion, pandangan-pandangan, sudah pasti makanya mereka akan mengikut yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Betul tak ayat ni? Wa ulaika ulul albab. Ni basic ayat ni. Tapi kita payah nak amal kepada ayat ni. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam Quran, alladzina yastami'una al-qawl, dan mereka yang mendengar, yastami'una al-qawla, pandangan-pandangan, buah fikiran, ajakan, fayattabi'una ahsana. Mereka akan mengikut pandangan-pandangan yang diberikan yang terbaik. Ahsana. Ahsana daripada perkataan hasana. Kan Syam kan? Ahsan ala wazan afdal, af'al. Maksudnya yang terbaik. Ahsan pastinya kalau orang bagikan pandangan kat kita, pasti kita pilih yang terbaik. Maksud apa dia? Kita itu di antara metod untuk mencari kebenaran. Kalau kita nak dengar, kita jangan mendengar satu, dengar semua. Okey? Fayattabi'una ahsana. Daripada pilihan itu, pastinya kita akan pilih yang terbaik. Jika kita hanya stick saja, aku tak mau dengar yang no, aku dengar yang lain je. Kan? Aku tak nak. Aku dengar yang ni je. Okey. Bahawa orang tu kan segitu saja. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada mereka.
Orang yang macam mana? Orang yang mendengar. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itu ialah golongan ulul albab. Kata Idris Yusof, bekas menteri besar. Apa nama Terengganu? Ulul albab ni golongan ulul albab. Golongan yang cerdik lah, cerdik pandai. Baik. Idris Yusof tak ada kena-mengena dengan ayat ni. Baik. Tapi bagusnya dia ialah dia buat sekolah yang terbaik. Di antara yang terbaik, sekolah apa dia buat? Imtiaz. Baik, itu sekolah tu. Sekolah tu baik. Baik. Alladhina yastami'una al-qawla. Mereka yang mendengar. Baik. Ingat kalau kita tengok di kalangan kawan-kawan kita kan, perempuan ke lelaki, sifat yang pertama yang kita tengok dia tu ramai orang suka kawan dengan dia. Sebab apa orang suka kawan dengan dia? Yang pertama, dia seorang pendengar yang baik. Maksud dia, kalau kawan ada masalah, cerita kat dia, dia dengar. Ada setengah kita, kawan ada masalah ni, dia cerita sekerat. Dah, aku dah tahu lah masalah kau. Kalau situ, dia bukan seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik, dia dengar. Okey. Kan? Kalau orang yang berumah tangga, kan? Berumah tangga, Allah Ta'ala memang sengaja mencipta orang lelaki menjadi telinganya capang. Sebab tu dia kena menjadi seorang pendengar yang baik. Allah Ta'ala sengaja mencipta orang perempuan untuk banyak bercakap. Sebab cakap bagi orang perempuan ialah bahasa komunikasi. Lelaki, bahasa utama dia ialah body language. Bahasa utama lelaki ialah body language. Sebab tu dia tak kata aku cinta padamu. Orang perempuan, dia suka mendengar benda tu. Dia nak orang lelaki sebut kata I love you. Tapi orang lelaki tak. Orang lelaki dia suka body language. Bagi bunga tanda, bagi sesuatu dengan memberi sesuatu. Memberi itu tanda cinta. Bagi satu ke orang tu tanda Rusdi, nama Rusdi. Kenapa? Rusdi bukan merah. Yang ni tak ada kenal-kenal Rusdi. Ini kena Amirul. Alladhina yastami'una al-qawl. Di antara orang yang ramai kawan, di antaranya ialah orang yang menjadi seorang pendengar yang baik. Kawan kita, try tengok kenapa orang suka kawan dengan dia. Salah satu sifat yang ada pada dia, dia suka mendengar masalah. Bukan suka mendengar, dia sudi mendengar masalah. Dengar sampai habis. Hanya dengan mendengar masalah boleh menyelesaikan masalah. Orang perempuan, dia kadang-kadang cerita. Yang ni orang lelaki isteri lah, cerita kat kita dari dia sampai Z. Bukan dia suruh kita selesaikan masalah, dia sekadar nak menceritakan. Dengan cerita dia tu selesai masalah dia. Sebab apa? Orang perempuan dia nak lepaskan. Cara dia lepaskan mencerita, bercakap. Orang lelaki perlu mendengar je. Okey, dengar tu settle masalah. Okay. Satu, kalau kita tengok orang yang ramai kawan, suka kawan dengan dia, satu, dia menjadi seorang pendengar yang baik. Sudi mendengar masalah orang. Dengar sampai habis. Kan? Bukan judge. Macam tadi dengar saja sikit, aku dah tahu dah apa masalah kau. Dah ramai dah orang ada masalah ni. Itu mematikan hati dia untuk bersama dengan kita. Baik. Sifat pertama. Sifat yang kedua, sebelum nak selesai, sifat yang kedua, dia seorang pemberi yang baik. Maksudnya, kita suka kawan dengan kawan kita yang selalu bagi kita sesuatu, bagi nasihat, bagi senyuman. Kita mana suka orang yang kerek, buat muka kerek kita? Tak suka. Kan? Kita suka orang yang bagi senyum kat kita. Kita akan kawan. First attraction sebenarnya orang senyum kat kita. Sebab apa senyum itu kita kawan dengan, kita nak rasa nak kawan dengan dia. Senyuman itu ialah sedekah. Kan? Sedekah itu ialah pemberian. Orang yang memberi dalam hidup dia, kita suka kawan dia. Orang yang suka belanja kita suka kawan dia. Sebab dalam hidup kita ni, di kalangan student ni, ada kalangan kita yang kata, prinsip hidup saya ni, prinsip hidup saya ialah saya bersedia untuk dibelanja bila-bila masa. Kalau macam tu, orang tak suka kawan dia. Tapi kalau kawan kita yang selalu, dia sikit-sikit belanja kita, dia tak berkira, selalu memberi, kita suka kawan dia. Sifat dua ni, pemberi dengan pendengar yang baik, boleh menyelesaikan banyak masalah. Baik, kembali pada ayat ni. Alladhina yastami'una al-qawl. Yastami' daripada perkataan sami'a. Sami'a tu dengar. Istama'a ialah mendengar dengan bersungguh-sungguh. Sami'a,
Tadi kan fogging. Dengar lah. Kita buat data je. Dengar. Kita dengar. Tidak beri reflect. Tapi apabila yastami', apabila lecturer tengah tu lecture kat depan, kita dengar. Itu yastami'. Itu beza dengan dengar gitu-gitu je kan. Dengar gitu-gitu yasma'u. Yastami', dengar sambil berfikir. Teliti. Alladzina yastami'una al-qaul, mereka yang mendengar akan yang disampaikan satu-satu pandangan. Kalau ada banyak pandangan, ada banyak gagasan, dengar satu persatu, kemudian fayattabi', sebelum mengikut akan buat apa? Tasfiyah. Tasfiyah ni apa dia? Sebelum tasfiyah, tahlil. Oh, ni bahasa Arab semua ni. Anda nak biasakan balik dengan bahasa Arab. Tahlil ni analisa. Dah dengar, analisa. Lepas pada analisa, tasfiyah. Dalam proses analisa ni ada proses tasfiyah. Tasfiyah ni ialah apa? Purify. Bahasa Melayu? Kalau minyak ni, minyak yang ditapis, dimurnikan. Pemurnian. Lepas dimurnikan, kan? Kita apabila dengar pendapat ni, kita balik kita kaji tu. Aku nak pakai prepaid mana satu ni? Kan, contoh di sini banyak prepaid. Kita fikir yang mana yang boleh memberikan banyak kepada kita. Kan? Baik. Fayattabi'una ahsana. Maka pastinya kita akan pilih yang terbaik. Dengan syarat kita dengar semua sekali. Tidak ada bias. Dan dengan cara menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Ulaika alladziina hadahumullah. Mereka ini adalah mereka yang diberikan hidayah, dengan kata lain kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka inilah yang dikatakan golongan yang cerdik pandai. Golongan yang cerdik pandai bukan hanya inteleknya cerdik, tetapi daripada sudut bahagian sebagai semua sudut tadi yang kita cerita. Kita memikirkan dari sudut agamanya, spiritualnya, apa yang baik, apa yang buruk, positif, negatif, intelektualnya, fizikalnya, adakah kita boleh menerima ataupun tidak. Kemudian barulah kita buat keputusan. Anda tak tahu sama ada persoalan tersebut terjawab atau tidak. Nak buang sifat sombong tu, di antara orang yang hilang sifat sombongnya menjadi pendengar yang baik. Orang yang sombong ialah orang yang tak nak dengar cakap orang. So, kita buang sifat sombong, kita dengar. Dan lepas kita dengar, kita analisa, baru kita ikut. Wallah ta'ala. Okey. Boleh Syirul ke ada lagi? Oh, soalan kedua. Boleh. Awak leh. Dia soalan ni. Teruskan Syirul. Intro tu bahaya. Jawapan yang baik daripada Ustaz. Jadi mungkin ada soalan lagi. Silakan. Yang dekat tu. Katanya Nabi Ibrahim tu dia masa kecil tu dia yang hancurkan bahagia tu. Saya dah tanya kadang-kadang tu saya tengok macam saya secara peribadi saya nampak buatan dia tu macam seolah-olah berdiri. Macam seolah-olah tidak fikir keadaan melampau gitu. Sebab tu saya kata orang muda. Dan yuqalu lahu fata. Orang bercakap-cakap tentangnya. Bila dalam Quran sebut yuqalu lahu fata, dikatakan dengar-dengar gosip-gosip. Bila kata gosip-gosip, maksudnya apa dia? Maksudnya apa yang Nabi Ibrahim buat sangat kontroversi. Apa melodi punya tu? Melodi punya ni apa kontroversi? Dalam prestasi. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Betul? Saya ingatlah. Ambil. Okey, baik. Soalan ni tadi ada mesti lupa. Moral di soalan ni. Sebab itu sebab itu apa yang kita katakan hari ini, apa yang kita cerita ialah tentang remaja. Remaja ni kata Afiq Zazlan ada hamasah kan, hamasah syabab tu kan, hamasah itu ialah sifat yang ada pada seorang remaja. Sebelum pada waktu tu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diangkat menjadi nabi lagi. So
Bila macam mana nak cerita? Memang seorang pemuda di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat orang muda suka buat kontroversi. Ia adalah perkara biasa. Kontroversi perkara biasa. Sebab kita kadang-kadang semangat lebih, kan? Semangat lebih. Maka di antara orang yang bersemangat ialah Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim AS walaupun semangat, kan, tetapi sifat tawakal yang ada pada dia, ilmu yang ada pada dia, yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita sifat-sifat yang baik pada dia. Kan? Maka orang yang ikhlas sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan akhirnya. Cuma perjalanan Nabi Ibrahim begitu, kan? Remaja memang selalunya dia akan buat macam tu. Sama dengan apa yang berlaku di dataran Tahrir. Yang memudahkan ialah remaja, kan? Semua kebanyakan remaja. Yuqalu lahu fata, dikatakan itu ialah gosip. Wallahu a'lam. Itu pandangan. Jadi soalan lagi, okey. Soalan terakhir. Ustaz, apa kriteria untuk kita tahu satu benda tu adalah satu kebenaran? Kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala Tanpa merujuk kepada tanpa merujuk kepada Quran. Itulah ayat jangan payah kan tak merujuk kepada Quran. macam mana nak tahu? Nabi kata, Nabi kata sekarang. al-ilmu salasah. Ilmu itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga la adri. Yang pertama Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga aku tidak tahu. Itu ialah ilmu. Berharga apabila kita menyatakan aku tidak tahu itu. Bermaksud kita tahu bahawa kita tidak tahu. Lebih baik daripada kita menyatakan aku tahu tapi kita tak tahu. Itu kita panggil bodoh sombong, kan? Apabila kita tak tahu, kita akan katakan kita tak tahu. Baik. Sekarang soalan kita sekali lagi apa dia? Kriteria untuk kita tahu benda tu adalah satu kebenaran. Baik. Kriteria apabila kita tak mengetahui ia adalah satu kebenaran. Baik, apabila anda sebut tadi fitrah manusia. Fitrah manusia, fitrah manusia meraihkan akal. Fitrah manusia meraihkan fizikal. Fitrah manusia meraihkan spiritual. Fitrah manusia meraihkan emosi kita. Baik. Apabila kita berbuat sesuatu, kebanyakan benda akan mengikuti semua benda ni. Bila semua benda ni diraikan, inilah nama dia fitrah manusia. Maka kebenaran itu selalunya, kan, kebenaran itu selalunya akan berpaksi ataupun selari dengan fitrah manusia. Maka itu secara liberalnya, kan, bagi ni kan, gitu. Kita akan melihat dari akal, fizikal, spiritual, emosi, intelektual. Minta maaf ya. Juga cuma ni. Kalau ia diraikan ke semuanya, insya-Allah ia adalah mengikut jalan fitrah manusia. Allah Taala alam. Sekarang kan. Betul dengan saya. Kan ahli tu maksudnya analisis. Bukan kalau kata dengan dia. Oh, satu ini tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Maksud soalan. Apa ilmu yang kita perlu ada untuk ada upaya untuk menganalisis suatu pendapat tu betul atau salah. Takkanlah kita kata aku suka pendapat ni sebab orang dia, aku suka orang tu. Ataupun dia macam kurang pengetahuan untuk menganalisis pendapat tu. Apa ilmu itu? Contoh Ana menceritakan contoh yang Ini Syafiq yang besar dia. Kita Syafiq yang besar. Ana tak berminat untuk sentuh bila sebab dia adalah pengajaran. Sini. Mana yang baik betul.
Dah biasa lah. Dah biasa buat ni kat Australia ni. Kerja biasa buat kat Australia tu. Tak start boleh buat. Sekali lagi tadi lah. Anda lupa dia. Tahlil. Macam mana nak analis? Ilmu untuk tahlil. Ilmu untuk tahlil lah. Apa keperluan yang perlu ada, apa yang perlu ada untuk kita ada keupayaan untuk tahlil. Oh, okey. Baik. Macam mana Parah. Syafiq ke? Bila ni sebut tadi kan, apa nama? Spice tu. Intelektual. Lagi beri Emosi fizikal. emosi. Cukup. Personality. Emosi ni ialah perasaan marah, suka, kan? Ia adalah daripada nafsu manusia. Ambil baju biru. Intelektual ialah meraihkan akal manusia. Spiritual meraihkan spirit lah, roh. Physical, batang tubuh kita lah, jasad. Contoh apabila berlaku pertembungan, yang ni sangat clear lah. Ana suka sebut secara direct ya. Apabila ana di Jordan dulu, apabila berlaku kes maksudnya dekat Jerman tak berlaku kot. Tapi contoh apabila kes ta'addud jama'at, ni tinggi ni, iaitu di Malaysia dan di beberapa negara ada jemaah yang berbilang-bilang. Ana tidak ni ya, ana terus pada tajuknya. Kita ada isma, sudah. Tidak ada isram. Tidak ada haluan. Apa lagi? Ada orang suka. Ada pas. Kita ada pas. UMNO. Kita ada UMNO. Apa ni? Bebas. Aktif. Oh, banyak. Kasa. Arkam. Apa nama? Hizbut Tahrir. Okey. Baik. So, kadang-kadang kan inilah dalam proses apabila kamu berada dalam satu-satu jemaah tersebut, maka tidak mesti tidak kamu yastami'una qawla, kena mendengar, menjadi pendengar yang baik. Fa yattabi'una ahsana, ikut yang terbaik. Yang tak baiknya ikut. Kan? Baik. Maka di sini ayat tu yastami'una qawl tu menunjukkan kepada kita baik. Satu, rohnya, akalnya, jasadnya, nafsunya. Baik. Ada sekarang kita silap takdim, silap mengaulakan, memberi aulawiyat kepada nafsu. Sebagai contoh ya, apabila contohnya anda dengar bau ni, siapa yang ada dekat Jordan, anda berikan Isma dan Ikram contohlah, kan? Apabila dua-dua orang ni masuk usrah dua-dua sekali, orang perempuan lah selalu jadi. Kakak ni baik, kan? Kakak ni selalu masak, kakak ni selalu belanja pizza, kakak ni selalu masak nasi. Baik, 3 bulan. Kemudian sampai satu tahap, kakak-kakak ni kata kena pilih salah satu. Oh, sudah. Kakak ni pun baik, kan? Kakak ni pun baik. Yang ni kamu kena bijak guna ni. Bukan emosi. Okey, contoh dalam proses ni, maka kalau lah seseorang itu, saya rasa saya nak pilih yang
Ismail lah, ataupun saya nak pilih yang Ikram. Sebab apa? Sebab kakak tu jaga saya 3 bulan, masak untuk saya 3 bulan betul-betul. Saya tak sampai hati nak menolak. Ada orang macam tu. Maksudnya apa dia? Dia tak sampai hati nak menolak, kesian, tapi dia tidak merintahkan. Kalaulah saya kan dalam macam tu kan, saya kata, oh kalau macam tu tak apalah. Apa kata saya masuk dekat awak 3 bulan turut-turut, kan? Awak nak ikut saya ke ikut dia? Contoh kan? Maka di sini yang patut anda melihat ialah bagaimana semua ini memberikan, meraihkan semua ini. Bukan memilih atas dasar kesian, bukan memilih atas dasar kerana dia dah banyak jasa kepada kita. Tak. Kalau banyak jasa kepada kita, baik masa Allah. Tak betul. So dalam kes tersebut, akal patut diberikan haknya. Kan? Kadang-kadang emosi kita terlebih untuk memberikan hak kepada haknya. Kan? Yang ni ada jawab secara bodoh lah ya. So sini kau faham. Kan? Kerana kita ada. Lepas Ismail terus Ikram. Dia bukan masalah boleh tak boleh. Kau kena pilih. Apabila kita mahasiswa, sebab anda pun mahasiswa, kan? Korang pun mahasiswa. Jadi kita kena bijaklah tanpa emosi. Tanpa emosi. Kadang-kadang saya pilih ni, tak nak pilih ni, tak apa nak pilih. Kan? Itu yang haknya. Jangan dia curi yang aku punya. Kan? Berikan haknya. Kalaulah orang yang hebat, orang yang berjiwa besar. Contoh dia, orang yang berjiwa besar, contoh dia. Dia ni dulu Ikram, masuk Ismail. Jangan kata dia curi orang aku. Tak. Dia kata macam tu. Kata apa? Kata Alhamdulillah, kami telah mentarbiah dia dan kami telah mengeksport dia kepada jemaah ni. Dan kehebatan dia tertonjol dalam jemaah tersebut. Kalau contoh kan, dan jemaah tersebut orang akan nampak apa? Orang akan nampak dia Ikram, tak nampak dia Ismail. Ataupun Fah masuk Ikram masuk Fah, sebagainya, sama lah. Maksud dia, oh dia join ni, yang risau, itu ialah hasil tarbiah ni. Orang akan nampak, oh itu asalnya orang jemaah ni, masuk jemaah ni, itu satu contribution. Yang tu berjiwa besar. Siapa yang berjiwa kecil, Allah sakitnya hatiku. Oh tak boleh, aku tak boleh tengok muka dia, tak boleh terima lah. Kan? No point. Tama-tama duduk kat sini, Jerman lagi teruk. So berikan akal, berikan nafsu, hak pada hak dia. Kan? Kita orang profesional, jangan profesional lah. Kan? Jangan emosional. Kan? Wallahu ta'ala alam. Jawab lagi yuk. Okey, ada soalan? Ya. Jawapan. Lupa lah nama. Amalin. Okay. Ingat muka je. Ustaz ingat tak? Saya ingat. Masa tu sahabat dengan Nabi Muhammad. Banyak. Sahabat tu cakap okey, hari syukur dah sampai. Lepas tu sahabat cari-cari lah apa. Lepas tu dia ikut lelaki ni, dia tengok orang kata lelaki ni, tengok. Ustaz ingat tak cerita tu? Oh, ada ya. Lagi cerita dia. Dia tengok karakter lelaki ni lah. Lelaki ni apa yang menyebabkan dia masuk syurga? Solat tahajud pun tak, solat sunat, puasa sunat pun tak. Alhamdulillah. Cuma mana dia. Betul? Tak Tak ingat. Baik, cuma anda boleh simpulkan. Anda baca satu hadis ni. Soalan dia. Tak tahu cerita hadis. Tak nak? Oh, dia nak kerma. Nak rasa kerma. Berapa dah? 1 gelas.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Syamirul. okay. Siapa pernah dengar cerita ni tentang orang yang last sekali masuk syurga Allah? Asalnya boleh disimpulkan daripada soalan tersebut. Cerita dia, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kan? Siapa yang mengucap kalimah Allah akan masuk syurga. Itu ialah lafaz umum. Dan lafaz umum tersebut maksudnya semua orang insya-Allah kalau lafaz la ilaha illallah akan masuk syurga. Semuanya masuk syurga, akan masuk neraka dulu ke macam mana? Kan? Maka ada orang yang dihisap oleh Allah masuk syurga terus. Ada orang yang tidak dihisap oleh Allah masuk syurga terus. Ada orang yang dihisap sangkut masuk neraka kemudian masuk syurga. Dan dan Nabi cerita dalam satu hadis ni, hadis yang sangat panjang, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad. Kata Ahmad Syakir, hadis ini ialah hadis sahih, hadis jilid 5 nombor 334. Hadis ni dia kata apa? Akhir man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marratan wa yabku marratan. Orang yang paling last sekali masuk syurga. Maksudnya dia masuk syurga. Dia ni adalah orang paling last sekali keluar pada neraka. Akhir man yadkhulul jannah, orang yang last sekali masuk syurga ialah rajulun, seorang lelaki. Walaupun ada hadis yang menyatakan orang paling ramai masuk neraka ialah wanita, orang yang paling jahat kali lelaki. Sebab lelaki paling last kali masuk syurga. Rajulun fahuwa yamshi maratan wa yabku maratan. Dia waktu nak masuk syurga, nak laluan nak masuk ke syurga daripada neraka Allah, dia jalan jatuh, merangkak, jalan jatuh merangkak. Dalam keadaan jatuh merangkak tu ada api yang menyambar. Sebab itu dalam ayat Quran sebut ada inna jahannama kanat mirsada, surah An-Naba, kan? Bagaimana neraka Allah itu apinya mirsad, meneropong. Teropong tu bukan maksud teropong, bukan cerita. Dan teropong tu ialah menceritakan bagaimana neraka ni kalau dapat kesempatan untuk sambar kaki ke bahagian anggota badan mana yang dia dapat sambar, dia akan sambar. Sentiasa mencari peluang untuk menyambar. Api ni hidup, kan? Neraka ni adalah benda yang hidup. Wa tas'afu an-nar maratan fa idza jawazaha iltafata ilaiha. Sampailah apabila dia berjalan merangkak lepas daripada bahaya api neraka Allah Subhanahu wa taala, fa idza jawazaha iltafata ilaiha. Apabila dah lepas pada api neraka, dia rasa selamatlah. Dia balik belakang tengok. Sebelum tu dia tak berani beralih. Sebab apa tak berani beralih tengok neraka? Sebab takut api neraka tu sambar muka dia. Asalkan dia jalan kat depan je, tak mau dah. Kan? Tak berani tengok api neraka sampailah dia rasa selamat, baru dia berani beralih. Apa dia kata? Tabarakalladzi anjani minki. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Tabarakallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan aku daripada engkau. Dia kata kat api neraka tu. Dia kata kat neraka tu, tabarakallah, Maha suci Allah yang membebaskan aku minki, daripada engkau. Kita kalau sebut daripada engkau, maksudnya kita geram kita dekat neraka tu. Kan ahli neraka yang last kali yang masuk syurga ni, dia geram dekat api neraka tu, dia geram kat neraka Jahannam tu. Dia kata apa? Oh, aku bersyukur pada Allah sebab melepaskan aku daripada engkau. Ayat dia, laqad a'tani Allahu syai'an. Allah Subhanahu taala telah memberikan aku sesuatu ma a'tahu Allahu abadan minal awwalin wal akhirin, yang Allah tidak berikan kepada orang lain tapi Allah Taala berikan kepada aku, iaitu pada terlepas pada api neraka. Dia tak tahu dia orang paling last kali keluar api neraka. Dia kata apa? Allah Taala bagi nikmat kepada aku keluar pada api neraka. Orang lain minal awwalin, orang yang terawal, dan orang yang terakhir lepas pada aku. Padahal tak ada orang lepas dia. Dia orang paling last. Dia kata tak ada orang yang dapat special layanan seperti mana aku dapat. Maksud dia lepas daripada api neraka tu, dia rasa ya Allah nikmat sangat, kan? Faturfa'u sajaratun. Allah Taala uji dia. Allah Taala uji apa? Anda sebut hadis ni belah kali kita akan faham apa yang Allah sampaikan. Faturfa'u lahu syajarah.
Allah tiba-tiba Allah sengaja mewujudkan satu pokok. Syajarah tu bila dia nampak pokok, keluar pada api neraka yang sangat panas, penuh dengan dahaga. Pokok tu yang Allah Ta'ala wujudkan tu, setiap kali ada pokok tu pastinya ada air. Orang akan minum air daripada pokok tersebut. Dan orang tu ialah orang yang Allah kali masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, perumpamaannya seperti mana? Anda dulu apabila duduk kat Jordan tu, pergi buat umrah, naik bas 28 jam naik bas pergi buat umrah. Tak naik bas aircon, bas yang paling low class sekali, tak ada aircon, bukan hawa dingin, hawa dinding kan, beringgap. Tapi dan paling murah sekali ialah pada musim panas. Pada musim panas. Sebab apa musim panas paling murah? Tak ada orang pergi. Kami pergi. Sebab murah. RM500 pergi balik sekali hotel. Murah. Berumrah kan, musim panas 50 degree Celsius. Wow. Waktu tu kami tak fikir yang 50 degree tu. Kami fikir murah. Dia nak sampai ke Mekah tu kan, sampai ke Madinah. Awal tu singgah kat Madinah. Nak sampai ke Madinah tu, Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu bahawa di Tabuk, nak masuk ke Madinah, kami sampai kawasan Tabuk. Siapa yang pernah tengok sejarah perang Tabuk, di antara perang yang paling menyeksakan sahabat-sahabat perang Tabuk, merekah kaki, berdarah kaki, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dahaga sangat-sangat kan. Perang Tabuk sampai kawasan Tabuk ni bah mati. Allahu Akbar. Kawasan Tabuk tu kawasan padang pasir, tidak ada pokok yang ada kita boleh berlindung bawah dia. Tak ada pokok kecuali pokok kaktus. Pokok kaktus apa nak pergi berteduh? Cari pasal kan. Pokok itu memang besar tapi tak boleh teduh. Pokok duri kan. So daun tak ada. Waktu tu memang terasa sangat nakkan air tu. Kebetulan air kami semua habis. Tak ada seorang pun ada air waktu tu. Ada kawan kami angkat tangan seorang, ya Allah, dia kata, berikanlah kami air ya Allah, isqina ya Allah, isqina. Dia angkat tangan, angkat betul-betul minta. 2 minit lepas tu apa jadi? Muka hujan turun. Hujan turun syok. Lori air datang. Lori air datang. Lori air datang. Dia offer kat kami free air tu. Ambil buang air. Lepas pada kami minum air, bah tu tidak semena-mena, bah tu okey. Tak perlu perbaik pun. Allah nak tunjuk sesuatu. Kami sebelum tu apabila kawan kat tengah berdoa kawan. Tapi sesungguhnya yang menjadi saksi itu ialah kami kan. Dan Allah menyaksikan doa tersebut dan dia adalah seorang yang ikhlas, maka Allah Ta'ala kabulkan doa tersebut. Kami itu dahsyat doa dia kan. Angkat tangan, nampak ketiak sampai lepas pada 2 minit Allah Ta'ala bagi sebentar. Lepas pada tu tulis. Baik, waktu tu kami cari tempat teduh. Tempat teduh ialah dalam, sama ada dalam bas, tapi panas dalam bas. Di luar bas ada tempat teduh, enjin panas, rasa bahang panas. Waktu tu 50 degree darjah Celsius tu, apa jadi? Kita musim sejuk, udara sejuk. Musim panas, udara sangat panas nak mampus. Panas sungguh. Kalau singgah dekat badan kita, ya Allah panas lah. Tak mampu orang macam tu. Waktu tu kami fikir apa? Kalau ada pokok lah kan? Bila anda baca hadis ni, teringat balik, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat macam tu? Satu, Allah Ta'ala bagi pokok. Yang kedua, pada pokok itu ada air. Kemudian apabila dibuat satu batang pokok di antara syurga dan neraka, dalam siapa baca tentang Mu'tazilah, dia percaya di antara rukun iman dia yang 5 tu, dia rukun iman 5. Dia percaya apa dia? Manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara 2 syurga dan neraka, ada satu tempat. Dia tak duduk dalam syurga, dia tak duduk dalam neraka. Inilah tempatnya. Tapi itu salah faham Mu'tazilah. Ini adalah tempat untuk sementara. Sebelum nak masuk ke syurga, ada tempat hamparan ke syurga daripada neraka. Baik,
Apabila nampak sebatang pokok tu, apa kata hamba Allah yang lah kali masuk syurga ni? Dia kata, "Ai ya Rabb, innini min hadhihi syajarah." Wahai Tuhan, bagi aku duduk bawah pokok tu, fa astaghillu bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Aku nak berteduh bawah pokok tu sebab rasa panas sangat, dan aku nak minum air sebab nak menghilangkan dahaga. Pokok tu ada air. Allah kata, "Ya ibn Adam, fa'alli idza a'taitukaha fa sa'altani ghairaha." Adakah kalau aku bagi kamu peluang untuk tu bawah pokok tu, kamu akan bagi kamu akan minta lagi lepas ni? Ya Rab, la. Dia kata, wahai Tuhan, tidak sekali-kali, tidak aku akan minta. La yas'aluhu ghairaha. Aku tak akan minta, dia tak akan minta dah lepas ni. Ayat tu Nabi sebut. Wa rabbuhu 'azza wa jalla yu'dhirahu. Allah Taala bagi dia duduk bawah pokok tu. Minum air bawah pokok tu, teduh bawah pokok tu. Faturfa'u syajaratun ukhra ahsan min al-awwal, ahsan min al-ula. Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala buat satu lagi pokok, lagi cantik pada pokok yang pertama, lagi rendang pada pokok yang pertama. Hamba Allah ni, dia tengok pokok yang kedua, dia pun tengok pokok tu, tadi tak ada, ni ada pula. Dia tengok, pokok kedua lagi cantik, lagi syok dia tengok. Dia kata ke Allah, Ya Rab, idnini min tilka syajarah. Ya Allah, bagi peluang kepada aku untuk duduk bawah pokok tu. Fa'astaghiltu bi dhilliha, la as'aluka ghairaha. Aku tak akan minta dah lepas ni. Sebelum ni kata dah, aku tak akan minta dah lepas ni. Yang ni dia kata lagi, ya Allah, aku tak akan minta dah lepas ni. Yang ni last, ya Allah. Allah Ta'ala kata apa dah? Allah Ta'ala kata, Ibn Adam, ya Ibn Adam, alam tu'ahidni, bukankah kamu berjanji dengan aku? La tas'aluha ghairaha, tidak akan minta selain pada yang pertama tadi. Apa kata dia? Ya Rabb, la as'aluka ghairaha ba'da hadhi. Aku tak akan minta dah lepas ni. Ni last. Janji dengan apa tu? Janji dengan Allah. Orang paling last kali masuk syurga tu. Allah Ta'ala bagi dah. Allah Ta'ala bagi dia duduk dekat pokok yang kedua. Summa turfa'aluhu syajaratun 'inda babil jannah ahsan min al-ula wa tsani, ahsan min al-awwalain. Tiba-tiba Allah Ta'ala apabila dia duduk bawah pokok yang kedua tu, Allah Ta'ala buat lagi satu pokok. Dekat mana? Dekat pintu syurga. Allah buat pokok dekat pintu syurga. Dia tengok ada pokok dekat pintu syurga. Kemudian dia kata ke Allah, sebab pokok yang ketiga tu lagi cantik, lagi rendang, lagi atraktif. Dia kata ke Allah, Ai ya Rab, idnini min tilka syajarah. Ya Allah, bagilah aku kesempatan untuk aku duduk bawah pokok yang ketiga tu. La as'aluka ghairaha ba'da hadhi. Aku tak akan minta dah lepas ni. Dia minta pada Allah itu, ya Allah, aku tak akan minta dah lepas ni. Ni last pokok yang aku minta. Kan? Kemudian Allah Ta'ala tanya, alam tu'ahidni, tidakkah kamu dah berjanji dengan aku? Kemudian dia kata apa? Dia kata, yang ni last ya Allah, ni last, aku tak akan minta dah. Kemudian Allah Ta'ala bagi kesempatan dia untuk duduk bawah pokok tu. Apabila dia sampai di bawah pokok tersebut, di babil jannah, di tepi pintu syurga, yasma'u aswati ahli jannah. Dia dengar apa? Dia dengar ahli syurga sedang bergelak ketawa di dalam syurga. Dengar sehingga terkeluar pada syurga. Dia duduk dekat pintu syurga ni. Betapa attraction dia sangat hebat. Dia minta terus daripada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rab, idkhilni ilal jannah. Ya Allah, aku minta masukkan aku dalam syurga ni. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kat mana ni? Allah Ta'ala kata, sebab ayat dia ni lain sikit. Allah Ta'ala kata kat sini, wahai hamba, apakah yang menyebabkan aku boleh mendengar katamu? Allah Ta'ala tanya kepada hamba ni, apa yang menyebabkan aku boleh mendengar katamu untuk aku masukkan kamu ke dalam syurga tu? Bukankah kamu telah berjanji dengan aku sebelum ni, kamu tidak akan minta selain pada apa yang kamu telah minta? Kemudian dia kata, la ya Rab, yang ni yang last sekali, aku tak minta dah lepas ni. Kan? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tanya di balik, Ya Ibn Adam, ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha? Adakah
kamu puas hati kalau aku bagikan kamu seluruh dunia, dan aku akan bagi seumpama dengan dunia yang kamu berkehendakkan bersama dengan syurga tadi. Fayaqul ay Rabb atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Yang ni ayat paling best. Allah Ta'ala tanya dia, kamu nak apa lagi? Adakah kamu nak puas hati aku bagi kamu dunia seumpama dengan dia? Kata ahli syurga yang last kali masuk syurga ni, dia tanya Allah, wahai Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, engkau mempermainkan aku ke? Jawab soalan dia. Adakah Tuhan kamu mempermainkan aku? Yang pertama tadi kamu buat pokok, kemudian kamu buat lagi satu pokok, kemudian ya Tuhan kamu buat satu lagi pokok dekat Babil Jannah, di pintu syurga. Kemudian aku minta untuk masukkan dalam syurga, kamu seolah-olah tadi mempermainkan aku. Atastahzi'u bi, adakah kamu memperolok-olokkan aku? Ahli syurga ni jawab, kan? Ahli syurga ni tanya. Kemudian wa anta rabbul alamin, sedangkan kamu Tuhan aku hamba. Ditanya kepada Allah macam tu. Kemudian Nabi SAW gelak. Hadis ni Nabi cerita, Haji gelak. Ibn Mas'ud tanya, lima tadhak, kenapa kamu gelak wahai Nabi? Dia kata apa? Dia kata, ketika mana ahli syurga yang last sekali itu masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi kata apa? Nabi kata, man dhahika rabbi hina, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ketawa ketika mana hamba ni tanya, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, adakah kamu memperolokkan aku, hamba yang dah kali syurga ni tanya. Allah jawab apa? Inni la atastahzi'u minka walakinni ala ma usyar qadir. Tak, aku bukan mempermainkan kamu wahai hamba-Ku. Sesungguhnya aku nak menunjukkan kepada kamu betapa aku ini berkuasa ke atas setiap sesuatu. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Allah yang maha hebat, orang yang paling last sekali masuk syurga, Allah orang yang paling jahat sekali. Orang yang paling jahat sekali ni, tidak ada tanda-tanda dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah kat dia. Bahkan Allah Ta'ala memperolokkan, mempermain dia. Bukan mempermain macam mana? Nak sebut bahawa betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba dia, sampai ahli neraka yang paling lah kali keluar pada neraka nak masuk syurga Allah, yang Islam ni masuk syurga Allah Ta'ala layan sebegitu pun. Bukan sebab apa? Allah Ta'ala nak tunjuk aku sangat berkuasa, satu. Yang kedua, semua orang Islam yang berkata la ilaha illallah, semua masuk syurga Allah, semua di bawah rahmat Allah. Betapa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatasi segalanya. So anda rasa hadis tu Allah Ta'ala adakah menjawab soalan tadi atau tidak? Okay, terima kasih kerana jawapan Ustaz tadi. Okay, jadi mungkin soalan terakhir lah daripada saya sendiri. Senang kan, Murabi dari Malaysia ni datang. Jadi mungkin Ustaz ada cakap tadi pada awal-awal lagi sesi tadi, bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai semangat yang tinggi, seorang remaja yang semangat yang tinggi, dan spiritualnya, semangat nilai spiritualnya tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana tawakal, kebergantungan dia kepada Allah sangat tinggi. Jadi pandangan kami sebagai pelajar yang berada di luar negara, jauh daripada keluarga, jauh daripada Ustaz Murabi yang lain. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi tips sikit bagaimana untuk kami meningkatkan lagi kami punya tawakal kepada Allah, dan dalam masa yang sama bagaimana untuk kami membahagikan masa antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Yalah, mungkin kami di sini sibuk dengan ilmu kehidupan masing-masing, dan bagaimana dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Mungkin daripada pengalaman Ustaz sendiri yang pernah belajar di Jordan, insya-Allah. Betul aku jawab. Baik, alhamdulillah. Allah Ta'ala alam. Yang pertama, pandangannya ialah apabila kita fokus kepada membina personality, termasuk secara individunya, kalau gerakan Islam semua terlibat dalam meratib amal, kan, individunya, mujtama'nya, kan, usrahnya, keluarganya, mujtama'nya, negaranya, bahawa meratib amal tersebut adalah mengikut individu. Apabila seorang individu itu berada di peringkat untuk memerintah negara, bahawa dia tidak boleh berada di meratib yang terbawah. Bahawa meratib amal itu ialah satu benda
kita katakan bukanlah satu benda yang kita kena ikut bermula daripada bawah sewajibnya atau tidak. Tetapi Hasan Al-Banna pun menyebut benda tersebut, ia mengikut konteks, kondisi, konteks, bahawa tidak mesti tidak. Kalau daripada bawah kita sekarang adalah membina personality dari sudut fardi. Bila kita berjaya membina personality, kita akan berjaya membina pengaruh. Daripada kita berjaya membina pengaruh, kita akan mendapat benda yang sepatutnya kita dapat, amanah dan sebagainya. Maka dalam konteks sebagai seorang individu yang hidup dalam masyarakat dan bakal pemimpin masa hadapan, nampak yang pertama, seperti anda dah pernah sebut sebelumnya, anda tak pasti tadi disebut juga, Abu Hasan Al-Banna tidak mesti tidak kita ini dalam kitab menjadi Islam menjadi kembali kepada Islam daripada perspektif yang baru. Dalam dia punya subtitle dia Bainas Surah wal Haqiqah, di antara gambaran dan hakikat, dengan ayat yang lebih catchy lagi, di antara ilusi dan realiti. Dan Ustaz Asrizal pun pernah tulis tentang ni. Cuma ada penambahan, Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia memberikan gambaran bahawa kita tidak boleh melihat Islam itu sebagai satu model yang khusus, satu model daripada sudut kerangka sahaja. Kita mesti melihat substance ni. Sebagai contoh, apabila dia nyatakan kita Bainas Surah wal Haqiqah, kita janganlah menjadi seperti mana buah yang ada di dalam bakul. Buah kan? Buah ada buah pisang, buah anggur, tola, kan? Semua buah-buah ni lah, kan? Buah dalam bakul, buah ni buah hiasan yang diletakkan di meja makan. Bukan meja makan, meja hiasan, meja depan tu, kan? Buah ni buat pada tembikar, kita bocah, kan? Kalau cantik-cantik, buah limaunya, buah anggurnya, kita cat dia. Lepas tu kita tak macam bagi shining, kan? Baik. Buah ni ada bau tak? Bau tak ke? Buah ni cantik tak? Cantik, kan? Apa kelebihan buah ni? Buah ni boleh attract orang. Tak busuk. Tak busuk, bagus. Baik. Tapi kelemahannya ialah buah ni tidak ada bau. Buah ni tak ada makan. Buah ni tidak ada rasa. Buah ini menyakitkan. Apabila kita gigit dia, habis gigi kita. Baik. So dia kata janganlah jadi macam buah ni. Dilihat baik pada kerangkanya, baik pada modelnya, tetapi hampir pada substansinya. Habis. Maka manusia kena membina disebut nilai. Ada nilai dalam diri. Kalau kita tak ada nilai, no point. Yang kedua, Abu Hasan Ali An-Nadwi memberikan gambaran yang lagi cantik. Dia kata adalah kita, apabila kita berbangga dengan seseorang pemimpin, berbangga dengan seseorang sampai satu tahap, contoh dia dekat sini kan, kita akan buat patung untuk dia. Pemimpin yang hebat kat sini siapa? Manuel Khan. Tak apa tu. Oh dah tahu, dah kenal. Jerman pernah memenangi Piala Dunia di tangan Beckenbauer. Kenal kan? Franz Beckenbauer. Baik. Franz Beckenbauer ni hebatnya dia seperti mana hebatnya permain pertahanan pasukan Perancis. Anda selalu bagi contoh tu Lilian Thuram. Itu Perancis tu. Lilian Thuram tu dia menang, dia berjaya selain pada Zidane kan yang membantu, dia berjaya memenangkan Piala Dunia Perancis 1998, Euro 2000 kan. Hebatnya dia sehingga orang bina patung. Beckenbauer kalau cek kat Jerman ada satu tempat orang bina satu patung untuk dia, Beckenbauer kan. Sampai start Adidas, boot Adidas tu ada satu nama Beckenbauer.
selain pada Copa Mondial tu, di antara model kasut Adidas bola sepak yang ditekankan sampai sekarang sangat mahal. Kan kalau tengok ni 1 pound lebih. Sebab best kasut tu. Dan ada juga kasut yang dinamakan Beckenbauer. Dia punya model dia punya kasut dia daripada dulu sampai sekarang sama. Sampai sekarang dijual pada harga yang sangat mahal. Lebih mahal pada produk yang baru keluar. Okey, baik. Nak cerita kata apa? Hebatnya, dibedakan patung kepada dia orang ni. Patung tu menggambarkan kehebatan dia orang. Hebatnya patung tu, apabila orang tengok Beckenbauer, orang tak kenal. Budak-budak tidak mengenali Beckenbauer. Sehingga orang tanya, siapa patung tu? Kalau mak pak dia orang ditanya oleh anak-anak, mak pak dia akan kata apa? Beckenbauer ni ialah seorang bekas pemain bola sepak yang menangi Piala Dunia sekian. Kehebatan dia ialah dia boleh leceh semua adalah kan. Dribble orang gitu je kan. Baik. Orang akan cerita je kehebatan dia. Tetapi dia kata begitulah orang Islam. Orang Islam apabila kita berbangga dengan model-model kita yang lepas, kan? Model-model kita yang lepas, ya, saya akan sebut tentang satu model, satu prinsip. Apabila kita suka ataupun kita berbangga dengan model yang lepas, orang tanya ni siapa Beckenbauer, kita akan cerita kehebatan dia sekian. Tapi alangkah malangnya patung ini, kalau tiba-tiba datang seekor burung, kan? Datang seekor burung yang datang bertengkek di atas hidung, lalu melepaskan najisnya. Dilepaskan najis tersebut di atas hidung, apa yang patung tu boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Betul? Sifat patung tu macam ni. Orang berbangga dengan kerangka model dia, tapi dia tidak boleh berbuat apa-apa. Abu Hasan Ali An-Nadwi dia kata, umat Islam di akhir zaman macam tu. Bangga dengan kerangka luarannya cantik, nama Islam. Tapi substansinya kosong, nilainya tidak ada. Tetapi seekor burung yang sangat kecil, patung ini mati. Seekor burung yang sangat kecil, tetapi burung ini walaupun kecil tetapi ia ni hidup. Dia kata gambaran burung kecil dan patung yang besar ini ialah seperti mana ini adalah gambaran orang Islam dan ini adalah gambaran orang Yahudi. Yahudi walaupun kecil, mereka bersifat dengan sifat Yahudi seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran. Sedangkan orang Islam begitu besar, mereka bersifat tidak seperti mana sifat orang mukmin yang digambarkan di dalam Al-Quran. Adalah amat adil apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang Yahudi dalam Quran, sifat dia macam mana? Sebiji orang Yahudi berjaya ikut seperti mana dalam Quran. Sedangkan orang Islam yang disebut di dalam Al-Quran macam mana berjayanya orang Islam, tak ada apa pun yang kita boleh ikut. Ya. Sebab itu ialah gambaran yang diberikan, yang sangat genius, yang diberikan oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Sebab itu dalam kita melihat kepada model dan prinsip, kan? Ada benda yang dalam Islam ada model. Contoh dia solat. Solat itu model. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu macam aku salat, kata Nabi. Itu ialah model. Dah tentukan macam mana cara. Baik. Tapi dalam bab prinsip, Allah Ta'ala tidak tentukan. Negara Islam tak tentukan. Muamalat Islam tidak tentukan. Hanya sebut prinsip. Adil, sama, tidak zalim. Semua sebut prinsip-prinsip. Sebab itu tidak ada prinsip khas tentang tidak ada model khas tentang negara Islam. Tidak ada. Ia hanya nak menyebut prinsip. Maka bila prinsip inilah kita ambil model-model. Sebab itu kalau kita tengok model zaman kegemilangan Islam, model Umar Abdul Aziz tidak sama dengan Umar Al-Khattab. Umar Abdul Aziz tidak sama dengan zaman Andalus, kan? Tidak sama dengan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih Osmaniyah. Dia sama dengan Sultan Muhammad Salahuddin. Semuanya tak sama. Sebab semuanya dibina atas prinsip, bukan di atas model. Maka Islam kena kembali pada prinsip, kan? Kena berjiwa besar untuk kembali pada prinsip. Kita sebagai pelajar Islam, kita mesti lihat kita punya nilai, bukan kita punya
cerita tentang masa lampau. Tak. Cuma itu hanyalah sekadar cetusan. Kan? Wallahu ta'ala alam. Nasa tak terjawab pun. Wallahu alam. Terima kasih banyak.